Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Bersama saya Iwani Kamal selaku hos anda dalam segmen Borak Sekejap yang dibawakan khas daripada Pahang Media. Baiklah, seperti biasa, kami akan membincangkan pelbagai jenis topik menarik yang tentunya akan memikat jiwa penonton. Dan kita akan tampilkan tetamu-tetamu yang istimewa bagi membahaskan sesuatu topik tersebut. Dan umum mengetahui, baru-baru ini Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan beberapa amaran terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur, termasuklah di negeri Pahang, berkaitan dengan monsun timur laut yang akan berlaku pada November sehingga Mac tahun hadapan. Jadi, sudah tentu Pahang pun merupakan satu negeri yang telah pun bersiap sedia dalam menghadapi musim tengkujuh. Baiklah, hari ini saya bawakan tetamu istimewa yang lebih berwawasan dan juga berdedikasi dalam membincangkan usul tentang persiapan menghadapi bencana di negeri Pahang ini. Dan saya bawakan terus iaitu Tuan Khairul Amri bin Ahmad selaku pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Baiklah Tuan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan, saya ucapkan kerana sudi bersama-sama dengan kami pada slot Borak Sekejap hari ini Tuan. Okey, terima kasih jugalah slot borak sekejap ni. Betul Sudi mengisi slot untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Baik Tuan. Baiklah Tuan, kita umum dan sedia maklumlah bahawa negeri Pahang ini merupakan salah satu negeri yang sering dilanda banjir pada setiap tahun. Dan saya juga dimaklumkan Tuan juga merupakan pengarah yang baru bertukar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat selama lebih kurang 6 bulan ya Tuan? Ya, betul. Jadi soalan saya teruslah kepada Tuan, selaku pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat ni Tuan, bagaimana Tuan mengendalikan serta apa kita panggil kesiapsiagaan lah daripada pihak Tuan sendiri dalam menghadapi banjir di negeri Pahang ni Tuan? Okey, terima kasih atas soalan tadi. Seperti sedia maklum, negeri Pahang ni dia akan mengalami monsun timur laut seperti yang disebut tadilah daripada bulan November hingga Mac tahun berikutnya lah kan. Dan boleh dikatakan negeri Pahang ni boleh setiap tahun lah akan mengalami banjir. Pertama tak pastilah besar ke kecil ke, kita tak pasti kan, tapi boleh katakan setiap tahun tu akan mengalami banjir. Jadi persiapan tu kita tetap sediakan, sebab kita tak tahu bencana, nama pun bencana kan. Betul. Benda yang kita tak akan jangka. Tetapi persediaan kita memang buat sepenuhnya. Jadi saya selaku pengarah JKM Negeri Pahang, apa yang penting adalah saya kena pastikan JKM Negeri Pahang dan anggota di bawah JKM ini bersedia untuk menghadapi monsun timur laut ni dari skop peranan dan tugas JKM lah. Seperti sedia maklum, JKM ni tugas dia adalah yang pertamanya adalah banyak berkaitan dengan pusat pemindahan sementara dan juga membekalkan makanan dan keperluan asas kepada mangsa-mangsa yang akan berpindah ke pusat pemindahan sementara, kita panggil PPS. Jadi antara persediaan yang kita buat adalah kita menyelenggara pusat pemindahan sementara PPS. So di Pahang ni kita ada kurang 858 PPS yang kita telah kena pasti dan kita telah daftarkan dan kita mendapat endorsement lah daripada setiap jawatankuasa pengurusi jawatankuasa bencana daerah. Kemudian selain itu kita juga telah menyediakan barang-barang keperluan asas seperti toto, selimut dan sebagainya yang kita telah hantar ke stor bencana setiap daerah. Itu persediaan yang kita buat. Selain itu kita juga telah mengadakan dari segi persediaan, dari segi sumber-sumber, dari segi pengetahuan. Maknanya kita kena bersedia bukan sahaja dari segi peralatan tapi anggota pula ada pengetahuan. Jadi kita telah mengadakan beberapa siri latihan dan juga program simulasi kepada petugas-petugas supaya mereka ada persediaan mental dan fizikal lah untuk menghadapi
monsun timur laut ni kan. Selain itu kita juga menyediakan petugas-petugas kaunseling. Petugas kaunseling, dan di mereka kita ada kaunselor di bawah JKM. Tapi dalam masa sama kita juga ada psychology support team, iaitu PST, iaitu kaunselor-kaunselor atau pegawai psikologi daripada pelbagai agensi yang akan membantu pegawai psikologi di JKM untuk melaksanakan proses-proses ataupun kerja-kerja psikologi lah di PPS. Tapi peringkat awal ni kita mengenal pasti sukarelawan PST. Jadi itulah antara tugas JKM lah untuk menghadapi monsun timur laut ni. Baik, begitu jelaslah sidang penonton sekalian. Tuan sudah rangkumkan apa sebenarnya peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri. Apa yang boleh saya petik daripada sini ialah lebih kepada kita perlu menyediakan payung sebelum hujan, Tuan. Betul. Bukan sahaja bersedia daripada segi fizikal, bahkan Tuan juga menyediakan supportive team kita panggil. Untuk mengawal emosi lah. Maklumlah, kadang-kadang kita apabila menghadapi banjir ni, Tuan, kita mula rasa panik, kita mula rasa tertekan dan kita akan rasa pelbagai bercampur bau, orang kata. Jadi baiklah, Tuan, kita dah jelas peranan JKM tu tadi. Dan saya ada ingin memetik satu istilah Tuan gunakan tadi, PPS ni, Tuan. Jadi PPS ni ialah Pusat Pemindahan Sementara, Tuan. Bagaimana pula dengan Pusat Pemindahan Tetap? Boleh Tuan huraikan perbezaan antara PPS dan juga PPT ini? Okey. Kalau PPS ni, kita mengenal pasti premis sedia ada untuk kita menempatkan masa-masa bencana lah. Tak kira lah masa banjir ke ataupun masa bencana lain, kebakaran dan sebagainya. Tetapi untuk MTL ni, masa-masa banjir lah. Premis-premis sedia ada seperti sekolah, dewan, badan raya, masjid, surau dan sebagainya. Itu premis sedia ada yang kita akan jadikan sebagai PPS. Maknanya dia bangun premis itu ada kegunaan yang tersendirilah, iaitu tumpang untuk musim banjir ni untuk tempatkan mangsa. Tapi kalau PPT, Pusat Pemindahan Tetap, kan, Pusat Pemindahan Tetap ni dia dibangunkan khusus untuk masa-masa bencana. Dibina khas. Maknanya premis itu dia ada kelengkapan yang mencukupi, yang lengkap. Ada dewannya, ada bilik airnya, ada kemudahan-kemudahan di sekitarnya yang memang khusus untuk penempatan masa-masa bencana. Dan bila bukan musim bencana. So PPT ni boleh digunakan untuk aktiviti lain lah. Kan? Dia macam terbalik lah daripada PPS tu tadi. PPS kita guna premis sedia ada untuk mangsa. Tetapi PPT ni kita memang bina khusus untuk masa bencana, tapi di luar musim boleh digunakan untuk aktiviti lain. So di Pahang ni, buat masa ini kita kerajaan negeri lah yang di bawah kepimpinan Yang Amat Datuk Seri Diraja Haji Warosdi telah menginisiat untuk mewujudkan beberapa PPT lah. Dan buat masa ini telah dibina satu PPT, iaitu di Kampung Luit Maran. Dan dalam perancangan akan ada lagi pembinaan PPT ni di beberapa daerah yang lain lah. Itu perbezaan PPS dengan PPT. Baik, Tuan. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampaklah bahawasanya Kerajaan Negeri Pahang di bawah pentadbiran Datuk Seri Diraja Haji Warosdi ini begitu kemas daripada segi kesiapsiagaan menghadapi banjir itu, Tuan. Jadi Tuan, boleh Tuan ceritakan sedikit tentang kemudahan-kemudahan yang ada di PPT ini berbanding di PPS tadi? Macam yang saya sebut tadilah. Kalau di PPS ni macam kita menempatkan masa-masa di Dewan Orang Ramai, kan. Dewan tu besar. Tapi bilik air dia mungkin ada beberapa lah terhad,
kan. Baik. Sebab memang dewan direka bentuk sebegitu, kan. Betul. Tapi PPT ni dia dibangunkan Baik. mengikut keperluan mangsa. Kalau contohlah di PPT tu boleh menempatkan, PPT Maran kan, boleh menempatkan 24 keluarga. Jadi bilik air yang dibina di situ adalah mencukupi untuk 24 keluarga. Maksudnya direka khusus untuk keperluan PPT tersebut. Jadi dia ada bilik air, ada tandas, ada ruangan untuk memasak. Jadi lengkaplah dia punya kemudahan di PPT tu. Jadi itulah yang ada di PPT. Baik. Jadi saya pun dapat info barulah daripada Tuan sendiri berkenaan dengan PPT itu sendiri. Jadi saya rasa begitu selesa lah Tuan ya. Kepada keluarga-keluarga yang duduk di PPT ni cukup lengkap. Ada tempat makannya, ada tempat tinggalnya dan saya rasa kebajikan mereka terjagalah ya Tuan. Ya betul. Ya betul. Dia nak kata selesa macam rumah tu taklah. Ya betul. Tapi dia adalah selesa berdasarkan pusat pemindahan lah. Betul. Berdasarkan situasi lah. Betul. Saya pun bersetujulah dengan Tuan. Berdasarkan keadaan semasa amat sesuai lah. Begitu Tuan. Jadi Tuan, saban tahun kita faham kerajaan negeri Pahang ni pasti akan membelanjakan peruntukan yang besar bagi menghadapi bencana khususnya banjir di negeri Pahang itu sendiri. Jadi Tuan, persoalan saya, berapakah peruntukan yang disediakan bagi menyiapkan pelbagai kemudahan dan juga menggerakkan agensi serta jentera ini Tuan? Okey, untuk makluman Cik Wani dan penonton lah, untuk tahun 2024-2025 ni, baik, kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Warosdi bin Wan Ismail telah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta. 10 juta. Satu jumlah yang besar. Betul. Untuk persediaan ataupun keperluan menghadapi monsun timur laut bagi tempoh 2024-2025 ni lah. Jadi peruntukan 10 juta itu digunakan untuk kita membeli keperluan-keperluan asas, terutamanya di PPS dan PPT lah, seperti keperluan asas toto, selimut sebagainya, kemudian hygiene kit, refreshment kit, barangan keperluan makanan kering, retort, dan juga untuk kalau nak masak tu ada keperluan barang basah lah untuk masak. Betul. Satu gotong royong. Jadi itulah yang digunakan sebanyak 10 juta tersebut. Tapi 10 juta tu dia meliputi perbelanjaan sebelum bencana, semasa bencana dan selepas bencana. Baik. Okey, jadi jelas peruntukan sebanyak 10 juta digunakan sebaiknya Tuan. Jadi biasanya Tuan, para mangsa-mangsa bencana banjir ni berapa lama yang akan duduk di PPT ni Tuan? Dia masa-masa ni akan ditempatkan di sama ada PPT atau PPS. Betul. Dia bergantung kepada situasi. Berapa lama banjir itu berlaku, kan? Yang akan memberi kesan kepada masa-masa ni, dan itulah yang akan memberi yang menentukan berapa lama masa akan duduk di PPS atau PPT. Dan kalau banjir itu sekejap, 3 hari, mungkin masa akan duduk di pusat ni mungkin 3-4 hari saja, kan. Tapi kalau banjir itu lama, sebulan, kan. Betul. Sebulan lah masa akan duduk dalam PPS tu, kan, PPT. Semua dari segi kita menyediakan keperluan kepada masa-masa di PPS ni. Antara pembaharuan kita telah lakukan, bila mangsa masuk sahaja ke PPS ni, baik, kita akan sediakan makanan dalam bentuk retort untuk first meal. Sebab kadang-kadang bila mangsa masuk, kita tak sempat nak order makanan catering. Betul. Sebab catering ambil masa, kan, nak masak, nak hantar. Betul. Jadi kita sediakan retort. Retort ni adalah satu makanan
yang dalam pack yang kita masak menggunakan kaedah pemanasan air tu kan. Jadi bila masuk sahaja masa dah boleh makan retort tu untuk first meal. Jadi sempatlah kita nak order catering kan. So untuk catering ni kita akan sediakan dalam tempoh 7 hari. Kita telah kenal pasti pembekal-pembekal yang berdaftar di bawah KPDNKK untuk membekalkan makanan yang bermasaklah kepada masa selama 7 hari. Dan selepas 7 hari kalau mangsa masih lagi berada dalam PPS, kita akan buat keputusan melibatkan jawatankuasa PPS ni dan juga melalui kebenaran pengurusi jawatankuasa pengurusi bencana daerah. Kalau lepas 7 hari kita akan buat gotong royong bermasak. Iaitu sebab itu kita ada bekalan makanan basah tadi. Makanan basah tu kita akan bekalkan untuk buat gotong royong untuk masaklah sama-sama bergotong royong dalam tu. Itu kalau lebih daripada 7 hari lah. Jadi tempoh tu bergantung kepada banjir lah berapa lama kan. Betul. Kita harap tak lama lah. Ya, betul. Kita mendoakan yang terbaik lah Tuan ya. Jadi itulah jawapan daripada Tuan Pengarah sendiri. Baiklah Tuan, saya pasti ketika banjir ni Tuan, kadang-kadang mangsa ni berasa panik Tuan. Dan berasa gelabah. Maklumlah kadang-kadang ada yang pertama kali rumah mereka dinaiki air. Jadi saya nak minta Tuan sampaikanlah beberapa tips kepada mereka dan juga apakah barangan yang mereka perlu bawa ketika dalam situasi cemas ni Tuan. Kadang-kadang kita tengok pelbagai tragedi yang berlaku Tuan. Ada yang ingin menyelamatkan barang sehingga tidak mengutamakan keselamatan nyawa terlebih dahulu Tuan. Jadi bagaimana daripada pendapat Tuan sendiri? Okey. Bila dalam kita nak menghadapi situasi musim timur laut ni ataupun kita panggil musim tengkujuh kan, musim tengkujuh, musim hujan ni, kita kena bersedialah untuk menghadapi banjir ni. Yang pertamanya kita kena saya nak berpesanlah kepada masyarakat terutama yang tinggal di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk mengalami banjir. Betul. Yang pertamanya adalah kena dengar arahan daripada pihak berkuasa. Kena dengar arahan daripada pihak berkuasa. Kalau ada arahan untuk berpindah, sila beri kerjasama. Sebab ini melibatkan keselamatan lah. Kan? Kalau kita tidak mendengar arahan, kita takut ada insiden-insiden yang kita tidak inginilah. Jadi betul, dengar nasihat. Dan antara perkara yang kita perlu bersedia, yang pertamanya kita sebelum banjir itu kita dah dari segi dokumen-dokumen yang penting kan, contoh kad pengenalan, sijil lahir, kemudian dokumen geran tanah dan apa dan sebagainya, kan kita dah packing dalam satu packing yang dalam satu packaging yang kita yang kita pastikan supaya senang kita nak selamatkan bila rumah kita dimasuki air atau banjir lah kan. Betul. Supaya tak adalah kita tercari-cari, cari drawer ni, cari drawer tu kan. Lelah tak jumpa, sekali tak sempat nak selamatkan. Jadi kita dah letakkan satu bekas, satu beg. Bila air naik je dah kita terus capai dan pergi selamatkan diri. Pergi ke tempat yang diarahkan oleh pihak keselamatan sama ada PPS atau PPT. Begitu juga selain dokumen-dokumen penting, kita kena juga sediakan satu beg khusus untuk kita bawa keperluan-keperluan. Contoh pakaian yang mencukupi, kemudian kena ada lampu suluh, kemudian kalau ada hygiene kit ke, berus gigi, sabun, tuala dan sebagainya, kemudian kit kesihatan yang kita dah packing satu beg supaya senanglah kita nak bawa. Kalau kita kena pergi ke PPS dan PPT, semua dah adalah kelengkapan kita. Selain itu, sebelum kita meninggalkan rumah kan, pastikan kita menutup suis elektrik
Suis Betul. utama dan suis inilah, terutama suis utamalah, supaya kita tidak meninggalkan rumah kita yang dalam keadaan bahaya lah. Jadi kita kena tutup semua suis sebelum kita berpindah. Itu antara tips yang saya boleh kongsikan lah. Ya, betul Tuan. Jadi, begitulah para penonton sekalian. Saya rasa begitu jelas daripada peranan JKM itu sendiri, kesiapsiagaan JKM, begitu juga dengan Kerajaan Negeri Pahang itu sendiri, sudah pun menyediakan peruntukan buat bencana banjir itu. Dan juga tidak lupa Tuan juga ada menyampaikan tips-tips pesanan-pesanan. Jadi kita harap semua penonton-penonton di luar sana boleh ambil maklum serta cakna ya Tuan. Ya, Tentang semua berita-berita yang disebarkan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Kadang-kadang kita tengok ada yang baca tapi dia kata tak apalah dulu, letak tepi dululah. Mungkin tak berlaku di rumah kita tahun ni Tuan. Jadi itulah, saya rasa perkongsian kita dalam Borak Sekejap hari ni Tuan sangat mampan dan sampailah kepada penonton. Jadi akhir sekali kita boleh rangkumkanlah Tuan. Harapan Tuan kepada Kerajaan Negeri Pahang ataupun semua agensi dalam sama-samalah usaha menggembling tenaga untuk menghadapi bencana ini bukan hanya pada tahun ini dan juga pada masa-masa akan datang Tuan. Silakan Tuan. Pertamanya saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Kerajaan Negeri Pahang, especially kepada Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rasudi bin Wan Ismail, Menteri Besar Negeri Pahang, yang telah menyediakan satu peruntukan yang besar untuk Negeri Pahang dalam menghadapi bencana lah. Kan, saya juga ucapkan terima kasih kepada semua agensi-agensi yang betul-betul berkaitan dengan pengurusan bencana ni, yang sentiasa mempunyai kolaborasi strategi yang baik untuk betul-betul menguruskan bencana dengan baik Negeri Pahang ni untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat lah. Dan harapan saya semoga rakyat di luar sana yang selalu terkena dengan banjir ini dapat menjaga keselamatan, menjaga anak-anak jangan bermain banjir di tempat-tempat yang berbahaya, kan. Jangan kalau ada kabel elektrik tu yang ada yang terjatuh ke dalam air, jangan pergi ke tempat tersebutlah, membahaya. Betul. Ataupun kawasan yang berbahaya, pastikan ahli keluarga kita dipantau dengan sebaik mungkin, jaga keselamatan, kemudian dengar arahan pihak berkuasa untuk berpindah, dan beri kerjasama yang baiklah kepada agensi yang menyelaraskan bencana ni, tak kira lah sama ada agensi kuasa ataupun agensi yang memberikan bantuan, dan semoga sekiranya kita mengalami banjir pada tahun ini atau tahun depan, semuanya dapat diselaraskan dengan baiklah, dan harap tidak ada insiden-insiden kematian dan sebagainya lah. Saya itu sajalah. Baik, terima kasih banyak Tuan di atas segala perkongsian yang begitu kami katakan sangat menarik lah pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton Borak Sekejap yang menyaksikan seksi wawancara kami pada hari ini. Baiklah Tuan, sampai kita berjumpa lagi pada masa akan datang Tuan. InsyaAllah. Terima kasih Okey, banyak-banyak. terima kasih. Assalamualaikum.